Assalamualaikum, nama saya Bahaman bin Hashim. So hari ini kita bersiaran di saluran YouTube Diver Studio. Okey, so saya diberi peluang untuk berbincang ataupun bercerita tentang topik underwater fotografi ataupun fotografi di bawah permukaan air. Menyentuh tentang underwater fotografi, perlu kita kaitkan dalam satu pandangan yang menyeluruh, disebabkan underwater fotografi hanyalah merupakan satu cabang pengkhususan dalam fotografi, sementara fotografi pula adalah satu bentuk ekspresi seni berbentuk dua dimensi seperti yang biasa kita ketahui, iaitu catan, lukisan, seni kerah batik dan sebagainya. Okey, mengapa kita perlu membicarakan fotografi dalam konteks seni? Supaya kita berada dalam landasan yang betul apabila kita berkarya. Okey, seperti saya sebutkan tadi, apabila kita meletakkan fotografi sebagai satu kesenian, kita perlu memahami pengertian seni secara umum ataupun sebagai definisi seni. Okey, saya bacakan di sini Definisi seni. Pengertian seni adalah suatu ekspresi perasaan manusia yang memiliki unsur keindahan di dalamnya dan diungkapkan melalui suatu media yang sifatnya nyata, baik di dalam bentuk nada, rupa, gerak dan syair, serta dapat dirasakan oleh panca indera manusia. So, apa yang ditekankan di sini adalah unsur keindahan. Unsur keindahan ini adalah apa yang kita faham sebagai estetika, ataupun rasa indah. Media adalah seperti media fotografi ataupun media lukisan ataupun media catan dan sifatnya nyata. Nyata tu maksudnya kita boleh lihat secara visual dengan mata kita, ataupun boleh didengar dengan telinga kita. So ini tadi adalah aspek panca indera. So panca indera ada 5: sentuh, lihat, dengar, rasa dan bau. Okey, dari segi pengkajian estetika ni, pengertian lain juga boleh dilihat daripada sudut sosial dan konteks persekitaran. So ini adalah definisi seni dari sudut sosial dan konteks persekitaran. Okey, seni adalah satu ciptaan atau ekspresi terhadap sesuatu yang dianggap indah. Ia memenuhi keperluan-keperluan naluri estetika dan fizikal manusia yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti keagamaan, kebudayaan, ruang, masa dan keadaan tertentu. So, dalam pengertian yang kedua ni, kita dapat lihat ada faktor persekitaran, iaitu apakah faktor persekitaran tadi? Keagamaan, budaya, ruang, masa dan keadaan tertentu. Faktor-faktor persekitaran inilah yang mempengaruhi seniman itu, dalam menghasilkan karya. Sekarang kita melihat pula pengertian seni daripada sudut Islam. So kita rujuk kepada Ibn Khaldun. Ibn Khaldun adalah seorang tokoh pemikir Islam yang unggul, terutamanya dalam bidang sosiologi dan falsafah. Pengertian seni ini ada disebut dalam penulisan dia yang buku dia yang dipanggil Muqaddimah.
So ini apa Ibn Khaldun cerita tentang seni. Seni itu adalah kebenaran, keindahan dan kebaikan di mana di dalamnya terkandung ciri-ciri estetika dan logika. So kalau menurut Ibn Khaldun, sesuatu yang indah itu haruslah benar. So disebabkan pengertian ni, seni kaligrafi diletak di tingkat yang tertinggi disebabkan karya kaligrafi adalah sesuatu yang indah dan membawa maksud yang benar. So jadi apa-apa seni yang indah dan benar diterima daripada sudut Islam. Okey, tadi kita dah faham sedikit sebanyak tentang pengertian seni. So, apakah fungsi seni? So, kenapa seniman itu berkarya? Untuk siapa? So, rata-rata karya seni itu adalah untuk manusia itu sendiri. So, seni itu memiliki banyak fungsi yang sangat bermanfaat bagi individu maupun orang lain. Okey, antara fungsi-fungsi seni adalah seperti berikut. Fungsi individu atau peribadi, mempunyai fungsi sosial, keagamaan, pendidikan dan politik. So apabila kita berkarya, kita harus mempunyai matlamat. Okey, dalam matlamat berkarya tu, dan kita tak dapat lari daripada fungsi-fungsi yang saya baru sebut tadi. Komponen utama dalam seni adalah subjek ataupun subjek matter, bentuk iaitu form, isi dan kandungan iaitu content, dan ditambah dengan dua aspek lain iaitu style dan juga konteks. Untuk kefahaman asas iaitu seperti fundamental art, fundamental art 101, kita hanya perlu memahami 3 perkara sahaja, iaitu subjek, bentuk dan isi ataupun kandungan. So saya akan kupas lebih mendalam mengenai 3 komponen ni. Okey, apakah itu subjek? Subjek ni boleh kita golongkan kepada 3. Subjek figuratif. Figuratif ni bermaksud kehadiran manusia di dalamnya. Mungkin potret ataupun kita lihat secara keseluruhan potret diver di sebalik terumbu karang, ataupun diver sedang finning menyelam. Okey, itu adalah figuratif, melibatkan manusia. Kedua, alam benda. Alam benda adalah, contohnya shipwreck itu adalah alam benda. Shipwreck, apa lagi yang biasa kita lihat yang boleh dikaitkan sebagai alam benda? Tukun-tukun ataupun sculpture, artificial sculpture. Seperti di Pulau Bidong tu ada satu galeri di bawah air. Dan yang ketiga adalah idea atau pemikiran, juga boleh dianggap sebagai subjek. So idea ni mungkin biasanya adalah bersifat subjektif. So apa-apa idea ataupun pemikiran boleh diluahkan dalam karya seni sebagai subjek. Okey, sekarang kita menyentuh mengenai unsur bentuk ataupun aspek bentuk. So apabila bercerita tentang bentuk, kita sebetulnya menjawab persoalan bagaimana sesuatu karya itu dicipta, atau how is an artwork being created. So bentuk dalam seni dibagi kepada 2. Kalau kita belajar di sekolah dulu, ataupun mereka yang mengikuti mata pelajaran seni lukis seni reka,
bentuk ni terbagi kepada dua. Nombor satu adalah elemen asas seni reka, dan kedua adalah prinsip asas seni reka. So dua-dua ni kadang-kadang dia boleh mengelirukan. Kita longgokkan dan kita sebut sebagai komposisi. Okey, sebenarnya gubahan kedua unsur seni di atas disokong dengan kemahiran olahan teknik dan media akan melahirkan komposisi yang mempunyai kesatuan ataupun unity. Jadi komposisi harus melibatkan dua unsur iaitu elemen seni dan prinsip asas seni. Okey, apakah itu elemen asas seni ataupun unsur-unsur asas seni? Saya rasa di sekolah dulu kita biasa dengar istilah-istilah seperti garisan, warna, rupa, jalinan, bentuk dan ruang. So saya tidak akan mengupas lebih mendalam dalam perbincangan ini, tetapi mungkin dalam siaran episod-episod yang akan datang saya akan jelaskan satu persatu bagaimana seorang juru gambar, juru foto menggunakan elemen-elemen ini dalam karya mereka. Apakah itu prinsip rekaan? Prinsip rekaan termasuk harmoni, penegasan, kontra, imbangan, kepelbagaian, irama, pergerakan serta kesatuan. Saya juga akan mengupas lebih mendalam dalam episod-episod yang berikutnya, bagaimana seorang fotografer menggunakan prinsip rekaan ini dalam karya mereka. So sekarang kita ke komponen yang terakhir dalam penghasilan karya seni, iaitu persoalan apa intention atau apakah makna dalam karya sebuah karya itu. So isi merupakan tema atau mesej yang terkandung secara tersurat atau tersirat dalam karya seni melalui pilihan subjek matter, iaitu melalui pilihan subjek yang seperti yang saya telah sebutkan sebelum ni. Okey, sekarang kita cuba membuat rumusan daripada perbincangan ataupun penerangan tentang seni itu tadi, bermula daripada pengertian seni, fungsi seni dan komponen-komponen dalam melahirkan karya seni. So matlamat seni secara umumnya adalah untuk melahirkan kesatuan ataupun organic unity. So seperti saya sebutkan, kita rumuskan balik. Dia bermula dengan subjek. Subjek itu adalah what. Apakah yang digambarkan? Dan dia bersifat, subjek ini biasanya bersifat hal benda. Dan juga kemudian diikuti dengan form. How. Form ni adalah satu form terbagi kepada dua, kan? Ingat, iaitu elemen asas seni reka dan prinsip asas seni reka. So how ni, form ni melalui prinsip seni reka, asas seni reka melalui olahan media dan teknik. Kemudian dia akan membentuk konten. So konten ni adalah kandungan maksud yang tersirat ataupun tersurat di dalam sesuatu karya tu. So dia menjawab persoalan why, kenapa karya ini dicipta. Okey, tadi kita dah bincangkan tentang
kesenian secara umum ataupun menyeluruh. Sekarang kita menjurus kepada apakah itu fotografi atau seni foto mengikut pengertian tradisional. Perkataan seni foto adalah daripada bahasa Yunani, iaitu foto yang bermaksud cahaya dan grafi bermaksud menulis atau melukis. So maksudnya fotografi adalah satu kaedah atau satu media yang menulis atau melukis dengan cahaya. So, pengertian fotografi di bawah permukaan air adalah proses merakam gambar ketika berada di bawah permukaan air. Kebiasaannya dilakukan ketika aktiviti seperti selam scuba, bantuan pernafasan dari atas permukaan air ataupun space supply, snorkeling, berenang, kenderaan kawalan jauh seperti drone, underwater drone dan juga automasi kamera yang dikendalikan dari atas permukaan air. So menggunakan kabel, so kita ada kamera di bawah dan dikontrol daripada atas. Okey, apakah cabaran dan batasan-batasan seni fotografi di bawah permukaan air ini? So, antara cabaran dia adalah persekitaran dunia selam yang diliputi air. Kedua, dia memerlukan peralatan khas, sama ada kamera yang memerlukan underwater casing, ataupun peralatan scuba. So, dia memerlukan peralatan khas. Juga kemahiran ilmu selam scuba, snorkeling dan minima memerlukan asas renang. Cabaran dan batasan lain juga adalah seperti faktor keselamatan. Kemudian bidang pengkhususan. So ini ataupun kita sebut sebagai specialty. So dia memerlukan pengkhususan. Juga memerlukan logistik dan prasarana dan perancangan yang teliti. So ini semua kita akan bincangkan dalam episod-episod yang berikut. Apakah peranan dan fungsi fotografi? So kalau kita kaitkan balik kepada perbincangan asas di peringkat awal tadi, iaitu apakah peranan seni? So sekarang mudah untuk kita kaitkan dengan peranan dan fungsi fotografi. Saya hanya menyentuh peranan dan fungsi fotografi dari sudut komunikasi. Terdapat 6 kategori utama. Fotografi adalah berfungsi sebagai informasi. Dia penyaluran maklumat. Juga berfungsi sebagai satu media pengiklanan. Juga untuk merekodkan penemuan dan penerokaan baru. Juga ia hanyalah satu rakaman untuk yang lebih bersifat peribadi. Dia juga boleh menjadi hiburan, satu media hiburan. Dan terakhir, yang ini satu aspek yang segelintir fotografer fokus dalam bidang, iaitu sebagai ekspresi diri. So dia lebih kepada seni ekspresif. So saya boleh kaitkan dengan ini ungkapan I shoot what I feel, not what I see. So di sini adalah lebih kepada ekspresi diri.